Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cikgu. Okey, Alhamdulillah ada 5 orang. Kita start lah. Okey, sebelum kita mula tajuk hari ni kita nak belajar cara nak tulis algoritma untuk bubble sort dan bucket sort. Kelas sebelum ni kita belajar tentang apa? Search. Binary search dan linear search. Dah salin, dah print dah semua bahan yang cikgu bagi? Dah? Dah cikgu. Dah cikgu. Sure. Okay, baru 5 orang. Okey, sementara kita tunggu ramai lagi masuk ni, kita pergi sikit, kita buat revision sikit pelajaran lepas tentang algoritma ni. Okey, pembangunan algoritma ni ada 2 jenis, sama ada algoritma search atau satu lagi algoritma sort. Search ialah proses untuk mendapatkan satu item tertentu yang terkandung dalam satu senarai. Ada 2 jenis iaitu linear search dan binary search. Ni linear search. Okey, kalau linear search, maksud dia dulu linear search ialah satu teknik untuk mendapatkan item yang dikehendaki dalam satu senarai linear. Sebab tu kat sini disebut linear. Linear tu satu senarai yang panjang lah. Linear. Okey, contohnya macam ni, nak cari buah. Binary search. Binary search ialah teknik carian yang melibatkan keputusan dui pilihan. Kalau kamu perasan sini mudah nak ingat binary. Kalau binary ni ialah perduaan, perduaan dua. Maksudnya dia adalah dui pilihan, antara dua pilihan. Okey, item yang berada di tengah senarai akan disemak. Jika item di tengah ialah item yang dikehendaki, maka carian akan tamat. Jika tidak, item yang dikehendaki dibandingkan dengan item di tengah senarai itu. Tengah maksudnya dia bahagi dua antara kiri dengan kanan. So dia carian dia di tengah. Okey, contohnya dalam carian nombor 76 dalam senarai nombor berikut. Okey, cari item tengah. Kalau item tu lebih kecil, kalau lebih kecil nak abaikan belah mana? Siapa boleh jawab? Kalau item yang kita nak cari tu lebih kecil, kita kena abaikan sebelah kanan. Kalau item yang kita nak cari lebih besar, abaikan sebelah kiri. Okey, ciri-ciri sort. Okey, kita pergi ke sort pula. Sort ialah proses mengisih atau menyusun item dalam suatu senarai linear mengikut urutan tertentu. Dalam bidang pengkomputeran, sort ialah teknik yang penting untuk mendapatkan maklumat dengan cepat dan tepat. Okey, terdapat 2 jenis iaitu bubble sort dan bucket sort. Bubble sort ialah satu teknik pengisihan yang mudah untuk mengisih item dalam senarai mengikut urutan menaik atau menurun. Okey, ada urutan menaik atau menurun, nak susun itu. Bagi isihan melibatkan urutan menaik, item pertama dengan item kedua akan bertukar tempat jika nilai pertama lebih besar daripada nilai yang kedua. Okey, bandingkan antara dua item mula dengan item yang pertama dengan item yang kedua. Kalau urutan menaik, sebelah mana perlu lebih kecil? Kalau urutan menaik, kiri ke kanan? Kiri. Pandai. Kiri Kiri perlu lebih kecil daripada kanan. Kalau urutan menurun, kiri perlu lebih besar daripada kanan. Okey. Okey, bubble sort. Ini contoh dia bandingkan dua item. Kalau masih lagi tak mengikut urutan, ulang semula, susun daripada awal. Okey, ni pula bucket sort. Bucket sort teknik mengasingkan item dalam senarai tertentu ke dalam baldi, bucket tu. Seterusnya item-item di dalam baldi akan diisih dan disusun semula ke dalam senarai. Dia guna ni, bucket, ingat baldi. Okey, bila baldi, dalam baldi tu dia guna lebih daripada satu baldi.
setiap baldi ni dia akan letak range dia. Dia akan letak julat. Ingat, baldi ni akan ada julat. Okey. Bucket sort. Contohnya kat sini, julat kat sini item A hingga C. Sini D hingga F. G hingga I. Okey, bila masukkan ke dalam bucket dulu. Kemudian dalam bucket tadi ni akan diisi sekali lagi. Diisi sekali lagi. Dua kali isihan lah. Pertama isihan mengikut julat. Yang kedua isihan di dalam bucket tu. Okey, ni menulis sudukut dan melukis data alir bagi linear search. Okey, yang ni kita dah kita dah belajar dah kelas sebelum ni. Okey, apa sikit yang cikgu masuk sikit. L ni ialah senarai item L senarai item. Ni untuk linear search dulu T untuk item carian. I ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item dalam senarai L. Dalam senarai L, contohnya ada 10 item. Item pertama tu I. Kalau LI maksudnya ialah item yang pertama. LI tu item pertama. LI. I start dengan apa? Kedudukan item lah LI tu. Ni. Okay, L ni ialah senarai item. N ialah bilangan item. I ialah kedudukan item. Dia mula dengan setkan I sama dengan kosong. Maksudnya dia start dengan kosong. Ni I sama dengan kosong ni. Item dia ialah nombor 9 ni. Okey. Dia akan ulang lah. Kalau tak sama, LI sama dengan T. Dia tanya, adakah LI sama dengan T? T tu maksudnya item carian. Contohnya kita masukkan nombor 16. T ni kita masukkan nombor 16. Adakah LI sama dengan T? LI ni berapa? Yang pertama. LI untuk kedudukan kosong ialah 9. So adakah 9 sama dengan 16 yang kita cari tu? Tak sama. Bila tak sama, dia akan ulang Dia akan ulang. I sama dengan I tambah 1 maksudnya kosong tadi ni tambah 1. Dia akan pergi ke carian yang kedua, item yang kedua ni. L1. Ni kita panggil L1. L2, L3 sampailah L9. Dia akan cari. Kalau tak ada, semua ni tak ada, sampai L9 pun tak ada, dia akan pergi ke ni last sekali ni, item tiada dalam senarai. Okey, ni dah mula data alir. Okey, untuk binary search pula. Binary search ni dia ada tambahan M M tu ialah middle. Sebab binary kan dia kena cari, dia cari yang tengah cari yang bahagian tengah. So ada M middle. Kemudian kat sini dia guna pemboleh ubah B. Pemboleh ubah B. Kalau yang tadi linear search ni dia guna item carian dia guna pemboleh ubah T. T. Tak masalah ni. Sedukut dia. Ni dah belajar ni sebab tu pergi laju. Alright, cikgu hari ni nak cari sort sort. Okay, menulis, sudukut dan melukis data alir bubble sort. Okay, bubble sort boleh diaplikasikan dalam pelbagai jenis situasi seperti menyenaraikan markah-markah yang diperoleh murid mengikut urutan menaik atau menurun. Sebagai contoh, markah yang paling tinggi akan sentiasa bergerak menuju ke permulaan senarai diikuti dengan markah kedua tertinggi dan seterusnya. Selain itu, bubble sort juga boleh digunakan untuk mengisi umur peserta-peserta yang mengambil bahagian dalam acara larian amal supaya peserta boleh dikategorikan mengikut peringkat seperti peringkat remaja, belia dan warga emas. Okey, mari kita tengok yang ni penting ni. Pemboleh ubah yang digunakan pertama ialah L. Sama saja. Macam yang sebelum ni iaitu L tu ialah senarai item senarai item. Kat sini letak L kosong. L kosong tu ialah item yang pertama.
28.2. Item yang kedua L1 ni iaitu 26. Sampailah item yang terakhir iaitu LN tolak 1. Item yang terakhir ialah LN tolak 1. Dia bukan LN lah. Sebab apa? Bukan LN. Sebab kita start dengan kosong kat depan, zero, L kosong tu. So LN tolak 1 ni ialah item yang terakhir 27.8. So N ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan item dalam senarai L. I ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan lelaran yang berlaku dalam gelung. Lelaran tu maksudnya berapa kali dia ulang lah. I tu berapa kali bilangan lelaran. J pula ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item. Dia guna J lah, dia tak guna I. Kalau yang sebelum ni dia guna I, LI. Tapi yang ni dia guna LJ. LJ tu maksudnya item. Kedudukan item. Nilai kedudukan item. Okay, temp ialah temporary lah. Pemboleh ubah yang menyimpan data secara sementara semasa membuat pertukaran kedudukan item. Okay, kita tengok sedukut ya. Mula, setkan senarai L. Bermula dengan ada 28.2 sampailah. Bukan sampailah, dia 2.26. Dia masih kedudukan dia naik turun lah. Tidak dalam sort lah. Belum di sort lagi ni. Okey, isytihar pemboleh ubah I, J, N dan temp. I ni ialah bilangan lelaran. J ni ialah kedudukan item. N ni ialah bilangan item. Dan temporary ni ialah simpanan sementara lah. Okey, setkan N sama dengan 10. Okey, bilangan item dia 10. Okey, setkan I sama dengan kosong. Lelaran dia lah. Belum ada lelaran lagi. So, kosong. Setkan temp pun sama dengan kosong. Okey, for I kecil daripada N tolak 1. Apa maksud ni? I kecil daripada N tolak 1. N tolak 1 ni ialah apa? N tolak 1 ialah item yang bilangan item lah. N 10 tolak 1. 9 lah. 9. Setkan J sama dengan kosong. J tu ialah kedudukan item. For J kecil dari N tolak I tolak 1 nah. J ni ialah kedudukan item. N bilangan item tolak I lelaran tolak 1. Tolak 1. Okey, jika LJ besar daripada LJ tambah 1. Okey, sekarang ni LJ yang pertama, LJ ni berapa? 28.2. Besar daripada LJ tambah 1 ni? 26. Jika LJ lebih besar daripada LJ tambah 1, maka perlu ditukar kedua-dua item itu. Pertukaran item itu memerlukan temporary save. Tapi jika LJ kecil daripada LJ tambah 1, maka tidak perlu pertukaran. Oleh itu, terus kepada kira J sama dengan J tambah 1. Kemudian tambah lelaran dengan kira I sama dengan I tambah 1. Okey, tetap hari ni nampak clear sikit. Tengok sini, isytihar mula-mula setkan senarai L. Isytihar pemboleh ubah I, J, N, temp. Setkan N sama dengan 10, I sama dengan kosong, temp sama dengan kosong. Okey, I kecil daripada N tolak 1, I ni, kosong ni. Ya kan? Kalau ya buat apa? Setkan J sama dengan kosong. J sama dengan kosong ni ialah apa? Kedudukan item yang pertama tu. J. Okey, J kecil daripada N tolak I tolak 1. N tolak I ni apa? N bilangan
tolak I, lelaran. Okey, bilangan dia 10 semua sekali, lelaran dia baru kosong kan. Belum ada lagi kosong, tolak 1. So dekat sini berapa? Masih lagi 9. Okey, J ni kosong. Okey, ya. Kalau ya, LJ, dia tanya lagi. Nah, kat sini kita panggil apa? Embedded tu. Pilihan bersarang ni. LJ besar daripada LJ tambah 1. Okey, LJ dekat sini apa? 27.2. Yes, 27.2. Besar daripada LJ tambah 1? 25. 25. Okey, kalau jawapan dia ialah ya, ya tak? Besar tak ni? Ya kan? Perlu ditukarkan kedudukan LJ dan LJ tambah 1. So LJ tambah 1 ni ialah kita temp lah, simpan dulu. J sama dengan J tambah 1. Ini apa? Kedudukan item tu tambah 1. So sekarang ni dia dah jadi 1. J ni dah jadi 1. Nah, 1. Tadi ni kosong kan? Sekarang dah jadi 1. Okey, lepas tu ulang lah. Nah, ulang. Adakah sama? Okey, mari kita tengok pula kalau yang kedua ni. 25 dengan 25.5. Okey, J kecil daripada J ni berapa sekarang? 1. N tolak I tolak 1 berapa? I sekarang 1. Nah, N berapa? 10. 10 sekarang tolak 2. J kecil daripada 8. J berapa J? 1. 1 kecil pada 8? Yes. Ya. Yeah. So, LJ besar daripada LJ tambah 1? Tidak. Ya. Tidak. Kita tengok kat sini ada mistake ni. Di sini ada satu ralat di mana jika jawapan bagi LJ besar daripada LJ tambah 1, jika jawapan tidak, anak panah akan terus pergi kepada J sama dengan J tambah 1. Bermakna tidak ada pertukaran tempat berlaku. Sekarang kita pergi ke bucket sort. Okey, bucket sort suatu isihan yang menyusun item-item dalam senarai mengikut kategori. Item akan dimasukkan baldi mengikut kategori. Okey, tak apa, yang ni faham dah kan? Okey, katakan L mengandungi item yang perlu diisi iaitu senarai nama ahli. I ialah pemboleh ubah kedudukan. N ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan item dalam senarai. Okey. NB ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan baldi yang diperlukan. Okey, NB ni ialah bilangan baldi. J pemboleh ubah yang mewakili kedudukan baldi. Tengok ni pula. Okey, senarai L, Aminin, yang ni dia guna string lah. Kimi, Jannah, Razman. Okey, setkan senarai baharu. Isytihar pemboleh ubah I, J, N, NB. Okey. Setkan N sama dengan 15. Maksudnya apa? 15. Ada 15 orang lah. Setkan NB ialah bilangan baldi. Wujudkan baldi kosong. Masukkan item ke dalam baldi. Setkan I sama dengan kosong. I tu ialah apa? Kedudukan Item. Item tu lah, kedudukan item. For I kecil pada N. I kecil pada N, kosong. N dia ialah apa? 15. Masukkan senarai I 15. ke dalam baldi. Okey, senarai I. Yang pertama apa? Senarai I tu, sekarang ni I sama dengan kosong, iaitu aminin lah. Aminin. Ke dalam baldi. Kira I sama dengan I tambah 1. Sekarang I dah jadi 2 nah. I dah jadi 1, betul. 1 nah, kosong tambah 1. Maksudnya dia akan pergi ke item yang kedua. Nah. L1 sama dengan item yang kedua ni, iaitu Kimi ni. Okey, setkan J sama dengan kosong. J tu apa? Kimi. J tu apa? J tu ialah kedudukan baldi. So, for J kecil pada NB, NB baldi dia berapa? Bilangan baldi lah, dia tak sebut kat sini. So, kalau J tu kecil pada NB, jika baldi J
kosong, kira J sama dengan J tambah 1. NB ni bilangan baldi, J ni Kedudukan baldi. kedudukan Kedudukan baldi. kedudukan baldi no. Okey, J sama dengan J tambah 1. Jika tidak, isi item. Jika tidak ni maksudnya jika dah cukup dah lah. Jika dah cukup, bila dia loop kat sini lah, dia akan buat lelaran kat sini, dia loop. Okey, jika dah cukup maksudnya J bila dah sama dengan NB ni dia akan berhenti lah. Dia akan berhenti kalau dah sama. Cantum dan masukkan item ke dalam senarai baharu. Tengok sikit. Setengah jam tak cukup. Okey, senaraikan. Mula-mula setkan L, senarai L. Setkan senarai baharu. Isytihar pun boleh ubah. Setkan N 15. 15 ni masuk 15 ni lah. Item. Setkan NB bilangan baldi. Wujudkan baldi kosong. Masukkan item ke dalam baldi. Setkan I sama dengan kosong. I kecil daripada N. Ya. Masukkan senarai ke dalam baldi. Kemudian dia akan rotate. Maksudnya item yang kedua, item yang ketiga. Setkan J sama dengan kosong. J kecil daripada NB. Maksudnya J ni ialah kedudukan baldi, NB ni ialah bilangan baldi. Okey, kalau J masih lagi kecil daripada NB, baldi masukkan J. Baldi J ni kosong, ya. Kalau ya kena buat apa? Isi item. Kesipu duduk sama. Ya tidak. Isi item. Okey, isi item J sama dengan J tambah 1. Tambah lagi maksudnya tambah lagi baldi. Maksudnya baldi yang kedua lah. Baldi yang kedua, lepas tu dia rotate balik baldi yang ketiga sampailah cukup bilangan baldi tu. Okey, jika dah cukup dah, cantum dan masukkan item ke dalam senarai baharu. Okey, lepas tu papan senarai. Ni nota kalau boleh kamu asingkan nota dengan latihan nota dalam buku nota, latihan dalam buku latihan. Okey, contoh kat sini diberi senarai macam ni 37. Mula setkan L. LA ni apa maksudnya? Kamu buat dalam petak tu dalam kurungan tu letak senarai ni 37, 12, 45, 8, 9 sampai 81 ni. Isytihar pun boleh ubah. Setkan N. N dia ada berapa? 7. Okey, N7. Setkan I kosong, setkan temp kosong. For I kecil pada N tolak 1, setkan, cikgu pergi laju lah. Okey. Samalah yang ni pun sama. Nanti lagi hampa habis study balik tengok balik. Try buat Okey, yang ni pula bucket sort. Setkan senarai L. Senang je. Okey, setkan N. Setkan NB. NB sama dengan apa? Letak NB sama dengan 3 sini. Maksudnya ada 3 baldi. Okey, yang tu je. Yang lain baca sendiri lah Boleh tak? Boleh. Kadang-kadang kamu baca sendiri, kamu cuba fahami. Boleh cikgu. Kata alir dan ni sudukut ni. Dan kalau kamu rasa tak faham ataupun keliru ke apa, boleh tanya cikgu. Kita bincang. Okay So, tugasan kamu Cikgu. Ya? N tu bilangan item ke bilangan baldi? Ya. L. N. N tu bilangan item. N. N bilangan item. Okay. Okay Okay, cikgu rasa setakat tu dulu untuk kelas ASK. Jangan keluar lagi. Sila tinggalkan, tulis dekat message, incon message tu, tulis nama dan kelas. Kelas ASK dulu. Untuk ASK tulis sekarang sebelum kamu meninggalkan kelas ni
meninggalkan GM ni. Okey, terima kasih semua yang join cikgu hari ni. Ada 51 orang, cikgu rasa ni termasuk budak RBT. Tak apa, terima kasih semua. Dan siapkan latihan yang cikgu bagi tu. Ni, cikgu bagi ni. Kemudian snap lah. Snap bagi cikgu. Dekat bahagian jawapan saja Nas. Snap bahagian jawapan saja. Terima kasih cikgu. Terima kasih Okey, cikgu. sama-sama semua. Terima kasih cikgu. Cikgu buat yang pakai salt je ke? Bucket dan Terima kasih cikgu. bubble dan bucket. Terima kasih cikgu.